Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran malam ni. Sambung kitab Munyatul Musalli, muka surat 9 Jawi. 9 daripada atas. Muka surat 9, baris 9 daripada atas. Rumi 36. Sunat Ab'ad. Kita dah masuk fasal baru. Sunat Ab'ad. Muka surat 9 Jawi, 9 daripada atas. Rumi 36. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sunat Ab'ad. Sunat Ab'ad. Dalam mazhab Syafi'i, dia ada rukun. Sebelum tu dia ada syarat sah semayang, syarat wajib semayang, rukun, sunat ab'ad, sunat hay'ah atau sunat hay'at. Jadi kalau dalam sembahyang tu ada rukun, sunat ab'ad dan sunat hay'ah lah. Ada 3 dalam sembahyang. Luar sembahyang ada 2, syarat wajib dengan syarat sah. Dia panggil duduk di luar sembahyang. Macam wuduk contohnya. Wuduk tu bukan sembahyang, tapi syarat sah sembahyang. Tak ada wuduk tak sah. Cuma dia duduk di luar sembahyang. Rukun, sunat ab'ad, sunat hay'ah, dia duduk dalam sembahyang tu. Itu mazhab Syafi'i lah. Ada 3. Rukun kita dah lepas sebelum ni. Syarat kita dah lepas. Syarat wajib kita dah lepas awal-awal lagi tu. Syarat sah kita dah lepas. Rukun baru kita lepas berapa minggu lepas. Rukun. Masuk kita sunat ab'ad. Lepas ni sunat hay'ah. Itu mazhab Syafi'i lah. Cuma kalau mazhab Hanbali, dia ada rukun, wajib dan sunat. Dia tak ada sunat ab'ad kalau mazhab Hanbali. Cuma sunat ab'ad kita ni mazhab Syafi'i wajib bagi mazhab Hanbali. Nama perkara sama tapi status berbeza. Macam kita, kalau macam tahiyat awal mazhab Syafi'i sunat ab'ad, sunat tapi ab'ad sangat dituntut. Mazhab Hanbali tahiyat awal tu wajib. Kalau tinggalkan wajib tak batal sembahyang. Tinggalkan rukun baru batal sembahyang. Nak kira sama lah juga kan. Cuma nama je wajib. Kita dalam mazhab Syafi'i ada satu je. Wajib dengan rukun tu tak sama. Dalam masalah haji, wajib dengan rukun tak sama. Dalam selain daripada haji, semua sama. Wajib tu lah rukun, rukun tu lah wajib. Tapi mazhab-mazhab yang lain, contoh mazhab Hanafi, solat fardu ada 5. Solat wajib ada 1. Jadi 5 campur 1 ada 6. 5 fardu, 1 wajib. Yang 1 wajib tu witir. Dia tak, kalau tinggal witir taklah dosa besar macam tinggal 5 waktu, tapi berdosa. Kita witir tu sunat. Dia ada beza. Jadi maknanya kalau mazhab Hanafi, kalau kata berapa solat fardu dia 5. Tapi kalau dia solat 5 waktu sehari semalam, berdosa. Sebab dia tak solat witir. Habis witir kata tak fardu. Memang tak fardu tapi wajib. Wajib dengan fardu tu sama lah. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi lain. Begitu juga mazhab Hanbali. Dia tak ada sunat ab'ad. Tak ada sunat ab'ad. Kita mazhab Syafi'i ada. Tapi dia ada wajib. Wajib tu yang kita sunat ab'ad, itulah dia wajib. Habis dia kalau tak buat yang wajib dalam sembahyang, tak batal. Tak buat wajib dalam sembahyang tak batal.
Tapi tak buat rukun batal. Sama macam kita juga. Jadi nama je beza lah. Jadi dalam solat mana terbahagi kepada 4 lah. Kita nak selesaikan. Syarat wajib, syarat sah, rukun, sunat. Syarat wajib, syarat sah tu di luar. Rukun, sunat abad, sunat hay'ah. Tu yang dalam sembahyang tu. Kalau kita ingat masa kita belajar awal-awal muka surat 3-4 hari tu, dia diumpamakan syarat itu seperti roh. Kalau nak orang, diumpamakan orang dengan sembahyang, syarat itu umpama roh. Rukun umpama kepala dan badan. Umpama rukun ni. Sunat abad umpama, lupa dah muka surat berapa tu. Sunat abad umpama tangan dan kaki. Sunat hay'ah umpama macam bulu-bulu tu. Bulu rambut, apa dia panggil? Telinga cuping telinga. Dia panggil sunat hay'ah. Kalau nak dibandingkan dengan orang. Jadi syarat tu macam wudu, suci daripada najis dan sebagainya. Itu dia panggil syarat sah sembahyang. Tak ada syarat sah umpama tak ada roh. Bila orang tak ada roh, mati, tak hidup. Bila tak hidup, tak guna orang tu, maka sembahyangnya pun tak guna. Tu. Sebab tu dia perumpama gitu. Rukun umpama kepala dan badan. Kalau dia tak buat mana-mana rukun, seumpama orang tak ada kepala ataupun tak ada badan. Kalau tak ada kepala boleh hidup? Tak boleh hidup. Maka tak guna juga sembahyang dia. Kalau tak ada badan, ada kepala, boleh hidup? Tak boleh hidup. Tak guna juga sembahyang dia. Sebab tu dia perumpama tu, Syekh Daud umpamakan. Sunat abad macam tangan dan kaki. 2 tangan dan 2 kaki. Kalau tak ada 2 tangan atau 2 kaki, hidup lagi? Boleh hidup, tapi cacat. Sebab tu nak sebut ni, cacat tu. Cacat, dah lah cacat menyusahkan orang. Ya, sebab orang nak, kalau dia nak sembahyang, nak pergi, nak buang air, semua orang kena buat. Tak menyusahkan orang. Kalaulah orang tak buat sunat abad, kalau sembahyang seorang-seorang, dia tak susahkan orang, dia susahkan diri dia sendiri je. Kalau dia jadi imam, tak dia nyusahkan makmum. Tiba-tiba tak kunut, tiba-tiba tak tahiyat awal, contohnya. Cuma sembahyang sah ke? Sah. Kalau sunat hay'ah ataupun sunat hay'at, aksesori lah kita panggil. Kedut-kedut, bulu-bulu. Kalau tak ada bulu-bulu, rambut-rambut semua tak ada, kedut-kedut semua tak ada, boleh hidup? Boleh hidup. Tapi ngeri tak? Kalau tak ada kening, hidung ni straight. Tak ada ni. Apa dia panggil? Tak ada yang ni. Yang hidung ada, tapi dalam yang untuk menyawa ada, tapi straight. Mulut tu tak ada ni, straight. Semua bulu tak ada. Oi, ngeri tengok. Kalau sembahyang tak ada sunat hay'ah, ngeri gitulah. Tapi boleh hidup. Tu perumpamaan. Kalau lupa, ada muka surat berapa tak ingat lah. 10 kot. Dia dah bincang perkara tu. Baik. Sunat abad ni apa? Dan sunat sembahyang. Dan sunat dalam sembahyang. Abad. Sunat tu jenis abad. Itu. Okay? Apa benda tu? Apa sunat abad ni? Sunat. Dia bukan wajib. Dia bukan rukun. Yakni yang dijabarkan. Yang dijabarkan. Dalam Rumi dia tulis apa? Tampal. Jabar. Tampal. Dengan sujud sahwi. Tampal boleh lah. Tampal. Tampung. Gabung. Tempel. Boleh juga. Yang tak cukup, cukupkan, cover balik, sambung, apa lagi? Itu maksud jabar. Sebenarnya, jabar-jabar ni, daripada perkataan Al-Jabbar. Pernah belajar matematik dulu? Ada tak satu pelajaran dia panggil Algebra? Yes. Siapa yang reka tu? Al-Khawarizmi, orang Islam. Akhir sekali, orang kafir ambil, dia letak Algebra. Dah jadi bahasa dia, konon-konon macam dia yang reka. Kaedah formula tu. Daripada tu. Kalau orang belajar algebra ni, dia macam tampal, macam tu lah. Campur tolak. Kita pun dah lupa dah. Itu daripada algebra tu. Algebra. Cuba ya, orang putih, ada ke sebut macam tu algebra? Tak ada. Tiba-tiba dalam bahasa dia ada algebra. Ini bukan. Orang putih kan dia lain sikit dia punya cara dia. Tiba ada algebra. Jarang orang putih sebut itu. Tapi ada perkataan dia. Maknanya sebenarnya dia dah ambil perkataan orang lain. Tapi dia mengaku dia punya standard lah orang putih. Dia ambil orang Islam punya. Orang Islam dulu hebat-hebat. Dia ambil, kemudian dia jadikan bahasa dia. Dia ubah sikit, biasalah. Orang putih kan pelat. Dia ubah sikit. Lepas tu dia mengaku dia punya.
Asalnya bukan. Itulah jabbar tu dijabarkan, ditampungkan. Di pampasan, boleh cakap. Pampasan maksudnya pelengkap gitu. Okey, itu maksud yakni dijabarkan. Bila dah sunat abad ni adalah sunat yang bila tak buat dia cacat. Tapi masih lagi hidup. Sembahyang masih lagi sah. Cuma lepas cacat macam mana nak cover balik? Jahit balik tangan dia. Jahit balik tangan. Macam itulah perumpamaannya. Apa lagi? Cover balik. Apa yang cacat tadi tu. Cukupkan balik. Bila tinggal sunat abad tu. Habis kalau tak nak buat balik, tak nak jabarkan, tak nak sujud sahwi, masih lagi sah. Tapi sembahyang tu cacat. Itu cacat. Itu dikatakannya itu sunat abad. Sebenarnya ada satu lagi. Yang sujud sahwi ni, yang sunat dijabarkan. Sunat tak wajib. Yang sujud sahwi ni sunat, dia tak wajib. Kerana meninggalkan sunat abad. Ada satu lagi, sunat sujud sahwi juga, iaitu buat kesalahan yang membatalkan tapi tak sengaja. Sepatutnya dia buat gitu batal. Oleh kerana tak sengaja, tak batal. Nanti ujung kali sunat sujud sahwi juga. Apa yang batal? Contohnya sembahyang isyak 5 rakaat. Kan batal. Tapi tak sengaja. Jadi tak batal. Lepas tu ujung nanti bila dah sedar kesalahan dia, sunat sujud sahwi juga. Sujud 3 kali. Kan batal sepatutnya. Kalau sengaja. Tak sengaja, tak batal. Gitulah. Membuat sesuatu perbuatan, jika buat dengan sengaja batal, tapi dia tak sengaja buat, dia lupa. Manusia ni lupa. Standard lah. Nak macam mana. Maka disunatkan untuk sujud sahwi. Macam tu juga kalau sunat abad tadi. Tinggalkan sunat abad, sama juga. Sunat sujud sahwi. Untuk cover balik. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Sama macam tadi lah. Tinggal sunat abad, sama ada solat fardu atau solat sunat. Buat perkara yang membatalkan sembahyang dalam solat sunat, tapi dia tak sengaja, maka tak batal, sama juga. Sama juga. Maka sunat sujud sahwi. Tapi dia kata ada 8 tasyahud awal. Dalam solat sunat ada tasyahud awal, tahiyat awal. Dia kata tahiyat awal dan kunut kan. Dalam solat sunat ada kunut. Habis dia kata solat sunat tahiyat awal ada. Kita akan bincang bab tu. Kita akan bincang. Okey. Dia kata ada 8. Ada 8. Lepas ni kita pecah jadi 20. 8 tu boleh jadi 20. Dia asal 2, pecah jadi 8, pecah jadi 20. Maksud pecah tu asalnya 2, sunat kunut, tahiyat awal dan kunut. Asalnya. Daripada tahiyat awal dan kunut ni pecah jadi 8. Daripada 8 ni pecah jadi 20. Jadi 20. Kita bahas. Tapi dalam kitab kita 8 je. Saya pecah 20 nanti. Pertama, tasyahud awal. Tasyahud awal, tahiyat awal sama je lah. Kenapa dia panggil tasyahud? Tasyahud dengan maksud penyaksian. Kerana ada asyhadu tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan ada tu. Maka dia panggil tasyahud. Sebab ada penyaksian dalam ayat yang kita baca. Kalau kita panggil tahiyat, kerana dimulakan dengan at-tahiyat. Kita panggil tahiyat. Macam baca surah kulhu. Qul huwallahu ahad. Baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kenapa qul hu boleh? Boleh. Dia panggil ambil kat depan. Alam tarakai. Alam tarakai. Boleh. Namakan dengan mula-mula ayat tu. Boleh. Ataupun nama surah lagilah boleh. Jadi kalau tasyahud dia ambil dekat dalam ayat tadi tu yang kita duk baca ada asyhadu, ada penyaksian. Kalau tahiyat kerana bermula dengan at-tahiyah. At-tahiyat. Jadi pertama tasyahud awal. Jika meninggal tasyahud awal ataupun tahiyat awal, meninggal baca meninggal baca. Baca sebab dia ada satu lagi duduk. Dia panggil duduk tahiyat awal. Ini duduk tasyahud awal dulu. Baca tasyahud awal dulu. Bila sebut baca tasyahud awal, dia tinggal baca tasyahud awal, maka sunat dijabarkan, ditampung dengan sujud sahwi. Sebab tasyahud awal ni sunat abad. Apa maksud baca? Kalau pertama tu, kalau cantik tu tambah baca tu. Baca tasyahud awal.
baca tahiyat awal. Baca tahiyat awal tu baca apa? Baca tahiyat awal. Kita dah sebut dah sebelum ni, ketika kita membahaskan rukun sembahyang, tahiyat. Tasyahud awal, tahiyat, membaca tahiyat yang kita baca tu campur yang sunat dengan yang wajib tau, yang rukun yang kita baca tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah tasyahud. Habis Allahumma salli ala Muhammad, itu dah panggil selawat, bukan tasyahud. Okey. Tasyahud itulah dia. Sebenarnya saya baca tadi yang kita selalu duk baca, dia bercampur dengan yang rukun, yang wajib dan yang sunat. Dia dua. Yang wajibnya apa ataupun yang dimaksudkan dengan tasyahud, bunyi dia gini. Mungkin orang tak pernah dengar lah. Kita selalu baca yang sempurna. Tapi tahiyat yang rukunnya, yang wajibnya gini. At-tahiyyatu lillah. Itu yang wajib. Jadi maknanya at-tahiyyatu, itu yang memang kena baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. 3 perkataan tu adalah sunat. Saya mau masuk periksa dulu lah. Masa kat Lembah Kelang buat periksa. Kata jangan suruh aku buat. Ada kawan-kawan suruh buat. Jangan. Tak ada guru besar minta tolong buat. So budak-budak sekarang cerdik, pandai. Jangan. Kita jangan. Nak suruh buat juga. Baik. Buat. 3 orang lulus daripada 280 orang. 3 orang je lulus. Sebab benda simple je. Keluarkan daripada ayat, daripada tahiyat tadi, keluarkan yang mana sunat, yang mana wajib. Yang mana rukun, yang mana wajib lah, wajib baca. Tulis at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Gitu. Tulis kat bawah. Semua tulis penuh lah sebab tu semua yang wajib. Rupanya ada 3 orang. Okey lah. 280 orang periksa tu. 3 orang je yang lulus. Banyak pun salah. Tapi lulus. Sebab apa? Dia akan tulis semua. Sebab dia baca biasa at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Sedangkan at-tahiyyat itu yang wajib. Mubarakatus salawatut tayyibat itu sunat. Oh macam tu sekali. Kata dah jangan buat. Turun. Dia punya apa? Cikgu ustaz ni kan dia ada dia punya apa dia panggil? Budak-budak kalau dapat tinggi dia punya tu naik lah ranking dia. Kalau budak asyik gagal aja dia jatuh. Ambil kau tu jatuh pada tahun tu. Kata jangan suruh, jangan buat sebab ustaz pun tak boleh jawab. Dia sendiri pun. Mana skim soal apa? Skim jawapan. Mana skim jawapan? Alah jawablah sendiri nak juga. Rupanya ada juga. Buang itu. Jadi 3 tu sunat. Yang lain tu wajib. Lepas tu maknanya at-tahiyyatu lillah. Itu yang wajib. Yang tengah tu sunat. Mubarakatus salawatut tayyibat tu sunat. Lepas tu assalamu alayka. Alif lam yang kat depan tu sunat. Alif lam ma'rifah dia panggil. Alif lam tu al tu sunat. Kita baca memang bagus baca. Jangan lepas ni tak baca pula. Baca je sunat. Tapi bukan wajib. Kita suruh keluarkan daripada tahiyat tadi mana yang wajib mana sunat. Semua pakat tulis semua. Salah ha? Dia tak boleh tak kerti nak keluar. Alif lam ma'rifah assalamu, alif lam tu adalah sunat. Yang wajib tu salamun. Salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tu wajib. Alif lam tu sunat. Lepas tu alif lam assalamu alayka. Alif lam yang kedua tu ma'rifah pun sunat juga. Jadi salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Tu yang wajib. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah wajib. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu yang kedua tu sunat. Sunat hayah. Kata pening gini. Siapa suruh buat? Kata dah jangan. Banyak lagi lah. Apa beza Fatihah dengan tahiyat akhir? Tahiyat akhir kan rukun. Fatihah kan rukun juga. Apa beza? Nak cakap? Apa beza? Kalau tak mengaji, tak boleh jawab. Apa beza rukun Fatihah dengan rukun tahiyat? Yang tak payah sebut lah. Berbeza dari segi bacaan. Memanglah, tu tak payah sebut lah bacaan. Yang lain. Apa lagi beza? Maksudnya, syarat sah Fatihah dengan syarat sah tahiyat akhir. Rukun Fatihah dan rukun tahiyat. Maksudnya, Fatihah tu adalah rukun sembahyang. Fatihah sendiri ada rukun dia untuk sah. Tahiyat adalah rukun sembahyang. Rukun tahiyat tu apa? Syarat sah tahiyat. Sudah. Macam kalau Fatihah boleh banyak lah. Maksudnya apa? Sempurnakan huruf-huruf 156 huruf, sempurnakan tasydid sabdu, makhraj, yang boleh lah goreng kat situ. Apa lagi? Fatihah kena ikut turutan, ikut tertib. Mesti bismillah dulu, alhamdulillah, tak boleh. Itulah, keluarkan. Boleh keluar. Okey, yang itu mungkin boleh keluar lah Fatihah. Tahiyat keluarkan macam mana?
Tahiyat tak wajib tertib. Sunat tertib. Nak keluarkan lah. Sunat tertib maksud apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Boleh. Baca apa? Terus-terus baca assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Boleh? Lepas tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh? Boleh, bukan suruh buat. Sunat ikut tertib. Apa lagi? Mualat berturut-turut. Dalam tahiyat tu mesti berturut-turut daripada satu ayat dengan satu ayat, tak boleh berhenti lama. Berhenti lama kena mula daripada awal balik. Fatihah pun macam tu juga. Wajib mualat, iaitu dengan maksud berturut-turut. Satu ayat dia berhenti kejap, agak-agak mudah-mudah kata 3-4 saat berhenti. Nak sambung ayat seterusnya tak boleh dah, kena baca bismillah daripada awal. Boleh jawab agak-agak kalau berkesa gitu. Memang kesian budak-budak tu. Aku dah cakap jangan suka buat. Itu tasyahud awal. Tasyahud awal sebut semua perkataan ini, semua huruf ini. Ini tu apa? At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Mana ha? Tak ada kan? At-tahiyatu lillah. Ataupun dia penuh lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tak ada ha? Betul. Assalamualaikum, assalamualaikum. Habis. Maka nanti sunat sujud sahwi. Kenapa? Dia tak baca tahiyat. Baca tadi, tak cukup ha. Kira tak baca. Tentulah. Bukan maksud tasyahud awal tu tak baca semua. Tak baca semua pun sunat sujud sahwi. Tinggal satu huruf je. Sebab tu ha tu baca subhanallah, subhanallah. Biar sebut tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ha tu biar bunyi. Dengan tu lillah, tu lillah. Biar bunyi. Jangan buat mudah-mudah. Sebab dia rukun. Dia rukun. Kalau dalam masalah tasyahud awal, dia sunat aba'in lah. Kalau tahiyat akhir, dia rukun. Tahiyat awal, dia sunat aba'in. Sebut satu-satu. Walaupun satu huruf tinggal, tiba-tiba alif lam tak ada. Tahiyah. Alif lam tak ada. Jadi tahiyah. Kan nak cepat kan? Tahiyah. Tahiyatul mubarak. Tapi, Assalamualaikum. Tak ada alif lam. Tak apa. Assalamualaikum. Sepatutnya salamun alaika bila tak ada alif lam. Tapi, dia kata salamu alaika. Tak apa. Tak apa dengan maksud sah lagi. Tapi, tahiyatul mubarak. Tak boleh. Tak sah. Sebab alif lam yang dekat tahiyat, alif lam at-tahiyah tu, itu wajib. Dekat alif lam as-salah tu sunat. Okay. Jadi tasyahud awal baca semua huruf dia. Sebiji-sebiji huruf dia. Kena baca. Jika tak baca langsung, sunat sujud sahwi. Jika tinggal satu huruf pun sunat sujud sahwi. Okay. Yang kedua, duduknya. Maksudnya duduk tasyahud awal. Duduknya. Maknanya duduk baca tasyahud dan duduk tu dua perkara yang berbeza. Baca tu sunat ab'ad, duduk tu pun sunat ab'ad. Sama juga tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir tu rukun, duduk tahiyat akhir tu pun rukun. Tapi nak baca mestilah duduk. Kita kata, adakah mesti nak baca mesti duduk? Tak semestinya. Duduk tu rukun, baca tu rukun jika kita sihat. Jika kita sakit, tak boleh duduk contohnya, tak boleh bengkokkan kepala lutut, buatlah masalah macam mana pun, duduk atas kursi pun tak boleh, duduk bawah pun tak boleh. Kita wajib baca tahiyat dalam keadaan berdiri. Tapi kita telah tidak melakukan duduk. Tahiyat kita buat, maka kita telah meninggalkan kalau tahiyat awal satu sunat ab'ad. Sebab kita tak duduk. Habis tahiyat baca tu nombor satu. Dua perkara yang berbeza. Jadi kalau ketika dia baca tu berdiri kerana dia tak boleh duduk, dia disunatkan sujud sahwi. Kalau dia boleh sujud nantilah. Kalau sujud pun tak boleh, macam mana nak sujud sahwi? Jadi tak adalah. Hukumnya gitu. Duduk cerita lain, baca tu cerita lain. Sebab tu kalau kita secara umum sujud sahwi ada dua. Tahiyat awal, tasyahud awal, kunut. Memanglah dua. Tasyahud awal tu kita pecah lagi. Baca cerita lain, duduk cerita lain. Itu jadi 8. Benda sama je. Okay. Memang berlaku, Nabi pun pernah lupa. Cuma kita kena faham akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita tak boleh kata Nabi lupa. Nabi lupa kerana lalai. Tak boleh kata gitu. Nabi lupa kerana terlalu khusyuk. Kita kena kata gitu. Kadang-kadang kita ni mudah-mudah cakap dengan Nabi. Mentang-mentanglah kita kata Nabi itu orang manusia, bukan jenis malaikat. Kul innama ana basyarum mithlukum. Aku macam kamu. Manusia.
Tapi jangan lupa ayat seterusnya. Yuha. Aku terima wahyu, kau tak terima. Jadi apa sahaja kita nampak kelemahan dekat Nabi, kita hendaklah takwil dengan yang lebih baik. Nabi terlupa. Pernah Nabi semayang 4 rakaat, semayang 2 je. Sahabat tanya, qasar ke? Kita tak musafir ke? Syariat baru ke? Sahabat Nabi kata tak ada. Memang semayang. Aku semayang 2 tadi. 2. Nabi tambah lagi 2. Kenapa Nabi lupa? Kerana terlalu khusyuk. Tak boleh kata kerana lalai, itu kita. Sama juga. Nabi pernah buat pernah 2 rakaat, terus naik rakaat ketiga. Sahabat, subhanallah, Nabi tak turun lah. Lepas tu Nabi sebelum salam Nabi sujud sahwi. Kenapa Nabi lupa? Kerana Nabi manusia. Lupa tu kenapa? Terlalu khusyuk. Bukan lalai. Kita tak boleh kata Nabi lalai. Itu antara tidak beradab dengan Nabi. Sama je lah Nabi Adam makan buah khuldi. Apa kita kata? Langgar perintah Allah. Hati-hati. 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 Apa sahaja berkaitan dengan mana-mana Nabi, beradab dengan dia. Sebab apa? Apa namanya? Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kamu hampir pokok ni. Fatakuna minaz zalimin. Kau jadi orang zalim. Nabi Adam bukan dekat. Bahang sebutir. Orang perempuan, Hawa, bahang 2 butir. 2 biji. Nabi Jibril sekat cepat. Jadi mana ni? Adam's apple tu panggil ni. Orang putih panggil. Halkum. Jibril. Kita bukan nak cerita pasal tu. Kita nak cerita pasal dia makan tu apa? Langgar perintah Allah. Hati-hati, tak beradab. Bukan gitu, tapi penjelasannya panjang. Saya jelas panjang lah. Mungkin dekat 2 hingga 3 jam. Kalau nak, boleh YouTube. Lamalah. 8 tahun lepas saya dah buat video. Bukan, saya ada satu masjid, 2 masjid kat masjid negeri. Boleh tulis Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam turun ke dunia kerana cinta. Itu dia punya key. Type dekat YouTube, tengok. Saya masa muda-muda tu. Dekat berapa jam dekat masjid negeri ada buat perbentangan sikit. Masa dululah. Tak boleh kata gitu. Tak boleh kata. Beradab. Beradab dengan Nabi. Okey. Soalannya pula, dia menjadi satu persoalan. Yang dia kata kat sini, tasyahud awal. Duduknya, tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Soalannya, tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Duduk tahiyat awal adalah sunat ba'd. Okey. Kalau solat subuh, tasyahud awal, maknanya buat pun bagus, sunat ba'd, tak buat pun sah kan? Subuh dengan solat Jumaat, tahiyat dia tahiyat awal ke tahiyat akhir? Nak kata tahiyat awal, dia tak ada akhir. Nak kata tahiyat akhir, tak ada awal. Tahiyat yang kita baca subuh, kan kita baca tahiyat awal ke tahiyat akhir tu? Tahiyat akhir apa? Tak ada 2. Kalau akhir ni ada 2, satu awal, satu akhir. Kalau ada satu, mana boleh kata awal, mana boleh kata akhir? Satu tu je lah dia. Sekarang ni dia kata tahiyat awal. Kita boleh tak kata subuh tu, sembahyang subuh tu tahiyat awal? Boleh, sebab dia awal-awal. Tapi tak boleh juga, sebab awal mana akhirnya? Kalau nak kata akhir, mana awalnya? Solat Jumaat pun begitu. Maka sebenarnya kita salah faham. Tahiyat awal bukan buat awal. Tahiyat awal. Awal tu bahasa Arab. Antara maksud awal adalah awal Melayu. Antara maksud awal tu tak ada awal. Maksud awal tu tak ada awal. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ayat Quran. Dialah Allah yang awal. Apa maksud Allah awal? Maknanya Allah mula-mula paling ada dulu. Tak, maksud awal tu qidam, dengan maksud tidak ada permulaan. Bukan maksud huwal akhir, maknanya Allah last sekali. Bukan, maksudnya Allah tu kekal. Akhir. Jadi maknanya awal tu banyak mana? Makna awal tu bukan awal Melayu. Tasyahud awal tu bukan awal Melayu. Tasyahud akhir tu bukan akhir Melayu. Maksud tahiyat awal
Bukan. Maksud tahiyat akhir adalah tahiyat yang selepas itu salam. Bahasa kitab ni, tahiyat yang diiringi dengan salam. Lepas tahiyat tu salam, itu namanya tahiyat akhir. Nama tahiyat akhir. Bukan akhir tu akhir Melayu, akhir Arab. Kita tukar, ambil bahasa Arab, jadi bahasa Melayu, lepas tu makna kita bantai makna kita Melayu. Mana boleh? Ambil bahasa asal lah. Jadi akhir, tahiyat akhir. Maksud tahiyat akhir adalah tahiyat yang selepas itu salam. Sama ada dia 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke, tak kisah tahiyat yang ke berapa. Yang janji lepas tahiyat tu salam. Itu dia panggil tahiyat akhir. Jadi masa sembahyang subuh tahiyat akhir. Habis dia tak ada awal. Bukan awal akhir, kekasih awal nak akhir, bukan itu. akhir istilah syarak. Habis tahiyat awal apa? Tahiyat awal adalah tahiyat yang lepas pada tu tak salam. Maknanya barulah kena. Subuh tu tahiyat akhir. Akhir dengan maksud istilah lepas pada tu salam. Solat Jumaat tahiyat akhir. Bukan sebab tak boleh lah kita kata dia tak ada awal maka dia bukan akhir. Tak boleh. Sebab tahiyat akhir adalah tahiyat yang selepas tu salam. Walaupun dia sekali tu je ada tahiyat. Tu maksud istilah tu. Saya buat bagi soalan tu lah. Dan biasa sebab dia ada buat daurah, cuti sekolah seminggu. Lepas tu last sekali periksa untuk dapat sijil. Berkaitan dengan apa yang dia ajar sembahyang tu. Saya bagilah soalan-soalan tadi. Itu kata semua gagal. 280 orang gagal. 3 orang je yang lulus. Itu pun 40 lebih je markah. Apa beza tahiyat awal dengan tahiyat akhir? Sebut. Adakah sembahyang Jumaat itu tahiyat awal ataupun tahiyat akhir? Mengapa? 3 markah. Kedekut lah ustaz ni. 3 markah je bagi. Dah lah susah. Jangan bagi saya buat soalan. Memang siap lah. Okay. Jadi, contohnya tahiyat awal. Kalau solat tu solat sunat, dia kata solat sunat tadi kan. Solat sunat ada ke tahiyat awal dia sebut tadi kan? Ada. Solat sunat, lebih-lebih lagi solat sunat mutlak, dia boleh berapa rakaat kita nak pun. 2, 4, 6, 8, 10, boleh banyak mana pun. Jangan witir aja. Jangan ganjil. Ganjil nama solat witir pula. Jadi kalau nak sembahyang 10 rakaat, sembahyang dia panggil solat mutlak. Dia tak ada solat apa-apa, solat aja. Niat dia usolli aja. Sebab aku sembahyang pun sembahyang aja. Dia ada sembahyang ba'diyah, qabliyah, tahiyatul masjid, wudu, itu ada sebab. Ini tak, sembahyang saja. Boleh? Berapa? 10 rakaat. Boleh. 100 rakaat pun boleh. Okey. Setiap 2 rakaat boleh kalau nak buat tahiyat. Maka tahiyat awal dia banyak. Kalau buat 10 rakaat, tahiyat awal dia ada 4. Tahiyat akhir dia ada 1. Tahiyat awal apa? Banyak sangat awal tu. Tahiyat awal, lepas tahiyat tu, bukan salam. Dia nak tambah rakaat lagi. Tahiyat akhir, yang hujung sekali. Bukan sebab dia di hujung. Bukan. Sebab lepas tu dia salam. Itu tahiyat akhir. Cuma, bila nak buat solat sunat gitu, tak digalakkan kita untuk buat tahiyat awal. Dalam solat sunat tadi. Tak galak untuk buat tahiyat awal. Sebab apa? Hukum dia, selepas tahiyat awal, tak sunat baca surah. Tak sunat. Selepas tahiyat awal, tak sunat baca surah. Jadi kalau dia sembahyang 4 rakaat, direct, 1 salam, ataupun 1 tahiyat, 1 salam, tahiyat akhir terus, maka ke-4 rakaat boleh baca surah. Sunat baca surah. Kalau dia sembahyang 10 rakaat, lepas tu tahiyat, maka dia boleh baca tiap-tiap rakaat tu surah aja. Lepas amin tu surah. Tapi kalau dia buat tahiyat aja, lepas tahiyat, tak sunat, baca dah, baca surah. Cuma itu solat sunat. Solat fardu, rakaat ketiga, ada tahiyat ke, tak ada tahiyat ke, tetap tak sunat juga baca surah. Itu solat fardu. Itu beza dia. Apakah beza? Tak buat tahiyat awal, solat sunat dan solat fardu. Memang tak boleh jawab. Solat sunat, jika buat tahiyat awal, selepas pada itu tidak disunatkan untuk baca surah dah. Fatihah saja. Solat fardu, buat tahiyat awal ke, tak buat tahiyat awal ke, rakaat ketiga aja, lepas pada tu je, memang tak sunat baca surah. Sama ada buat ataupun tidak. Gila soalan. Berasap kepala tu nak jawab. Garu. Tak payah garu. Kalau selagi tak pernah belajar, takkan boleh jawab. Ni kau tak boleh goreng aku punya soalan. Dia ada soalan kita boleh goreng. Ada soalan ni memang tak boleh goreng. Sebab dia fakta. Dia tak boleh goreng. Ada ustaz kata, bagilah soalan yang boleh goreng kesian budak-budak tu. Tak ada. Tak boleh goreng langsung. Tak boleh nak goreng. Kalau tidak, hangit kau goreng apa lagi? Kalau
Apa lagi ya? Tu lah cukup. Banyak lagi, kita stop kat situ dulu. Okay. Yang ketiga, membaca kunut. Tu je kata. Yang ketiga, membaca kunut. Membaca kunut. Yang keempat, berdiri. Berdiri dan membaca kunut, dua perkara yang berbeza. Jika dia tak mampu untuk berdiri, dia duduk, maka kunut dia baca duduk, maka dia telah tinggal satu sunat ba'ad, iaitu berdiri. Habis kunut baca. Kunut tu cerita lain, berdiri cerita lain. Okay. Membaca kunut. Membaca kunut macam kita selalu bacalah. Tapi syarat ataupun rukun kunut atau syarat kunut ada 4. Apa? Boleh jawab? Apakah rukun kunut? Rukun kunut. Sudah. Dia pun baca apa ni, Allah mahdini fi man. Itu bukan suruh kata apakah dia baca, tulislah, bukan. Rukun kunut. Syarat sah kunut. Susah nak faham rukun. Syarat sah kunut. Okey, sebelum sujud ataupun selepas rukuk. Tapi mazhab Maliki lain. Mazhab Maliki sebelum rukuk. Mazhab Syafi'i selepas rukuk. Lagi? Dari segi bacaan tu, segi bacaan. Yang tadi segi perbuatan, dari segi bacaan, rukun kunut. Allah madini tu kan. Rukun yang pertama doa. Yang kedua puji dulu. Puji Allah. Yang kedua doa, yang ketiga selawat, yang keempat salam. Cukup yang ni namanya kunut. Habis yang dia baca Allah mahdini, itu yang warid datang daripada Nabi ajar. Tapi kalau tak nak baca yang ni pun boleh. Boleh. Dengan syarat cukup rukun kunut. Puji Allah, doa, selawat, salam. Sebab tu kunut pendek. Ingat kunut pendek? Apa? Ingat lagi kunut pendek? Apa? Kunut? Bukan. Kunut panjang. Baru je cakap bila. Rasanya minggu lepas lah. Kunut panjang, Allah mahdini fi man hadait, itulah. Kunut pendek, Allahumma ghfirli ya ghafur, ataupun Allahumma arhamni ya rahim. Kan cukup syarat tu. Lepas tu wassallallahu lah. Ujung mesti ada wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi washabihi wa barakatuh. Habis kunut ni apa? Allahumma. Kan doa tu. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku. Kan doa. Ya ghafur, wahai maha pengampun. Kan itu puji. Dua lah. Lepas tu apa tadi? Puji Allah, doa dah cukup lah. Ada dua lagi, selawat salam, wassalallah, habis. Cukup. Sebab tu boleh kunut pendek. Yang kata cara nak qada kan, minggu lepas kan, cara nak qada, orang sembahyang sunat, kita sembahyang qada subuh. Jangan angkat tangan, baca kunut pendek ketika rakaat yang kedua, lepas daripada bangun daripada rukuk. Masa bangun tu tak payahlah sami Allah al-mahmidah, sebab takut orang tak kata lama sangat berdiri tu. Masa bangun tu terus bangunnya Allahumma fili ya wafur, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh wasallam. Allahu akbar. Kan nampak macam Rabbana lakal hamd. Jangan slow-slow Nak jaga maruah, kena jaga maruah. Nanti orang cakap, loh, nampak macam okey lah, tengok janggut tu, tapi rupanya banyak tinggal dulu. Kan orang mengata jaga maruah, wajib jaga maruah. Jadi daripada nak qada bila lah, nak start qada, baik qada terus. Masa orang sembahyang tarawih, dia sembahyang kat belakang. Sebab tarawih sunat, qada wajib. Qada subuh. Dia qada subuh. Berapa yang tinggal berpuluh tahun dulu. Kan susah pun. Dia sibuk duk sembahyang sunat. Sibuk duk sedekah. Bayar hutang tak bayar. Sibuk duk sedekah. Tapi bayar kereta, bayar rumah tahu pula. Nak sedekah, tak bayar rumah lagi, tahu. Tapi dah segah masuk tabung, hutang orang. Hutang orang yang dia hutang orang lah, tak bayar lagi. Tu lah pelik kadang-kadang kita. Kunut. Okay, kunut. Boleh baca doa tu, ada khilaf ulama. Sebagian ulama kata boleh baca doa tu mesti doa akhirat. Kan kata boleh baca doa tadi. Doa apa? Setengah ulama kata doa akhirat. Setengah ulama kata doa dunia boleh, akhirat pun boleh. Jadi boleh kalau orang yang tak kahwin lagi pun, doa kahwin di situ. Minta jodoh. Allahumma rzuqni zaujatan jamilatan hasanatan wa salihatan. Lepas tu itu dah doa dah. Lepas tu ya arhamar rahimin. Tu puji. Lepas tu wasallallahu. Boleh. Sebagai ulama kata tak boleh sebab itu dunia. Sebab minta jodoh tu, ya Allah, rezekikan aku zaujatan, pasangan, jamilatan, comel, lawa, handsome. Apa tadi dah lupa baca. Jamilatan, hasanatan, baik. Salihatan, soleh. Boleh, masa tu boleh. Ataupun kalau dah kahwin nak minta 2, 3 boleh.
Apa macam mana? Cara-cara doa. Doa macam mana? Doa dua. Allah marzuqni zaujatan thaniyatan. Tak, dua lah dulu. Zaujatan thaniyatan thalathatan rabi'atan. Ya Allah, rezekikanlah aku zaujah yang kedua, ketiga, keempat. Lagi afdal, isteri kat belakang. Amin. Oh, lain macam kunut abang ni. Itu memang makbul. Makbul. Boleh ke tak boleh? Boleh. Setengah ulama kata tak boleh. Setengah ulama kata boleh. Apa yang tak boleh? Doa dunia, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Pendapat yang boleh, ambil. Boleh. Doa dunia. Janji doa. Kunut. Kunut ni sunat abad. Kita kunut sikit lah. Kunut ni asal usul dia. Ada satu kaum, dia jumpa Nabi, dia kata, kampung kami nak masuk Islam. Ramai nak masuk Islam. Tolong hantar orang-orang yang boleh ajar tentang Quran, ajar tentang ibadah lah. Nabi seronok sebab dia tu ketua kabilah. Kalau ketua masuk Islam, kita dulu masuk Islam sebab sultan masuk Islam tau. Kita tu masuk tok nenek dulu sembah tembah roh tu, sembah pokok, sembah semangat. Yang kata ku semangat tu kan. Semangat minta tumpang cucu tumpang lalu lupa tok nenek cucu. Tu kan, itu daripada dulu tu. Semangat dia panggil. Puja semangat. Dekat laut puja semangat roh, semangat laut, semangat tu, semangat ni. Itu asal. Kemudian Islam belah Timur Tengah datang ada, belah Yaman ada, kata mengikut kajian mereka. Datang dia tak dakwah dekat orang, dia tengok orang Melayu ni lembut baik je. Dia tak dakwah dekat orang Melayu tu, dia cuma buat baik. Dakwah dia panggil dakwah bil hal, dengan cara dia buat baik. Orang semua suka kat Pak Arab ni. Dan dia tak dakwah pun, dakwah mulut tak ada pun. Diorang ni buat apa? Agama apa diorang ni? Gitulah. Ni zaman dulu para miswara sebelum tu lagi. Lepas tu dia pergi apa? Dia pergi pegang sultan. Didik sultan masuk Islam, rakyat kita Islam. Tu cara dia. Ambil yang atas, yang bawah semua ikut. Sebab tu sekarang ni diorang pegang yang atas ni. Kenapa? Angguk lah macam tu. Pegang. Diorang pegang yang atas, yang bawah ikut. Pegang yang atas. Bijak tu. Tak tahulah apa jadi mana ni. Esok. Okey. Jadi pegang yang atas. Jadi bila ketua kabilah ni, dia kata kami semua nak masuk Islam ni. Nabi seronok, Nabi hantar 70 orang penghafal Quran waktu tu. Orang kata yang paling hebat lah sahabat-sahabat Nabi. Rupanya bohong. Tengah-tengah on the way tu kena ambush. Mati semua. Seorang je sempat selamatkan diri, lari beritahu Nabi. Marah Nabi. Bermula saat tu Nabi sembahyang, yang rakaat terakhir tu Nabi baca kunut, tapi kunut nazilah lah. Baca kunut melaknat Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna ala. Baca macam kalbam min kilabik, rosakkan, musnahkanlah anjing-anjing mereka dengan anjing-anjing kami. Kalbun tu anjing tu. Kalbam min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Dia baca doa kunut nazilah dia gitu. Dia tak boleh ya jabbar, ya qahar, ya muntakim, ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab. Tak ada feel. Dia bukan gitu. Dia baca tu dia lain. Memang rasa lain macam meremang tu, dia ada rasa. Amin makmum belakang. Dia ada dia punya tone nada dia. Dia ada tone. Dia bukan asal baca aja, tidak. Akhir sekali lama nak baca, bulan, tiap-tiap hari. Bukan solat subuh aja, semua solat. Akhir sekali turun ayat Ali Imran. Allah tegur, kata tak ada campur tangan kamu sedikit pun tentang urusan mereka taubat ke, mereka kena hukum ke, semua serah pada Allah. Macam Nabi marah sangat, maka lepas tu Nabi berhenti. Dan sebagian sahabat kata Nabi berhenti, tapi kunut subuh Nabi baca. Yang lain semua berhenti dah. Kerana tu mazhab Syafi'i ada kunut. Mazhab lain kata itu kunut nazilah, Nabi baca. Lepas tu Nabi tak baca dah. Betul Nabi tak baca dah. Tapi sahabat lain ada kata Nabi tak baca dah kecuali subuh je baca. Tu jadi kunut. Gitu. Cerita pasal kunut.
Keempat, berdiri baginya memberi kunut, membaca kunut. Jadi orang yang duduk, semayang duduk, dia baca kunut, kena sunat ba'ad baca kunut. Tapi tak berdiri, maka dia telah meninggalkan satu sunat sujud sahwi. Baca kunut lah, baca cerita lain, berdiri cerita lain. Yang kelima, membaca selawat atas Nabi SAW. Selawat. Kemudian daripada tasyahud awal. Ni tasyahud awal kan? Kan ujung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia punya sunat ab'ad. Sampai situ aja. Lepas tu kita bangun kan. Yang keenam, selawat atasnya, selawat atas keluarga Nabi, kemudian daripada kunut. Selawat atasnya, bukan. Selawat atas Nabi. Lepas kunut. Kan ujung tu, wa sallallahu tu. Okay. Tu adalah sunat ab'ad juga. Sebenarnya kunut lah tu. Cuma dia keluarkan jadi 8. Asal 2 ke lah jadi 8. Pergi. Yang ketujuh, selawat atas ahli keluarga Nabi. Kemudian daripada tasyahud akhir. Tasyahud akhir tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu rukun. Tu rukun. Tahiyat akhir. Tahiyat awal Allahumma salli ala Muhammad tu sunat ba'ad. Tahiyat akhir Allahumma salli ala Muhammad tu rukun. Wa ala ali Muhammad tu sunat ba'ad. Maknanya tak baca wa ala ali Muhammad pun sah sembahyang pada tahiyat akhir. Ke-8, selawat atas Ali kemudian daripada kunut. Kembali balik kunut, cerita kunut balik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa ala alihi. Tu wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu 8. Tapi kalau kita pecah lagi sebenarnya ada 20. Ada 20. Cuba tengok satu-satu. Pertama kunut, baca kunut. Yang kedua berdiri. Berdiri kunut ketika baca tu kunut. Yang ketiga selawat atas Nabi ketika kunut. Selawat atas Nabi ketika kunut. Yang keempat berdiri ketika selawat. Memanglah jadi 20. Yang kelima salam pada Nabi. Wasahbi wasallam yang ada ujung tu kan. Salam atas Nabi. Yang keenam berdiri ketika salam. Memang dipecahkan jadi 20 lah. Yang ketujuh selawat pada keluarga Nabi. Yang ke-8 berdiri ketika selawat atas keluarga Nabi. Yang ke-9 salam pada keluarga Nabi. Yang ke-10 berdiri ketika salam atas keluarga Nabi. Yang ke-11 selawat atas sahabat Nabi. Wasahbihi ada, selawat atas sahabat Nabi. Yang ke-12 berdiri ketika selawat pada sahabat Nabi. Yang ke-13 salam pada sahabat. Yang ke-14 berdiri ketika salam pada sahabat. 14. Lepas tu soalan saya bagi kan, berikan 20 sunat ba'ad. Dia jawab 2 je. Kunut tahiyat awal tak boleh jawab. Berapa markah? 10 markah. Dapat jawab 2, bagi 1 markah. Sedangkan kita pecahkan, tak pernah belajar, dia tak dengar, baru 14. Dalam tahiyat awal ada 6. Tasyahud awal 1. Duduk tasyahud awal 2. Selawat pada tasyahud awal, selawat atas Nabi pada tasyahud awal. Yang keempat, duduk ketika selawat atas Nabi. Yang kelima, selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang keenam, duduk ketika selawat atas keluarga Nabi ketika tasyahud akhir. Jadi 6. 14 tambah 6, 60. Ustaz main tipu, dia kata. Tipu tak tipu, kau tak boleh jawab. Tak pernah dengar, memang tak boleh jawab. Kalau pernah dengar, kurang-kurang walaupun tak hafal, nanti kalau ada soalan, mesti boleh agak up. Kalau tak cukup 20 tu, mungkin 18 ke 17 mesti dapat. Tak pernah dengar. Maka, sambung lagi. Sekalian yang 20, atau sekalian yang 8, atau mudah-mudah sekalian yang 2 tu lah. Tahiyat awal dengan kunut tadi. Manakala ia meninggalkan satu-satunya, mana dia tinggal satu-satu? Bila sebut satu-satunya, kena kembali kepada 20 tadi. Walaupun, maka sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Walaupun dia tak ada salam. Wassallallahu ala, masa kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wasallam. Wa ala alihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi tak ada. Wa ala alihi wasallam, sunat sujud sahwi. Sebab tu penting 20 tu juga. Sebab antara yang dimaksudkan dengan kunut adalah termasuk para sahabat. Tapi sebut umumnya kunut. Tiba-tiba dia dan selawat. Selawat tu termasuk selawat atas Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi. Tiba-tiba dia ujung-ujung lah.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa ala alihi wasallam, tak ada wasahbihi. Maka tinggal satu daripada 19 je lah dia buat. 19 bukan 19 sebab dia sembahyang ni kan. Sembahyang subuh. Dalam kunut tu 14, dia buat 13 saja. Maka sunat sujud sahwi. Sebab tu penting juga. Penting juga tahu yang 20 tu. Okey, meninggal mana-mana satu, sunat sujud sahwi ditampung. Kalau tak buat juga sujud sahwi, sah. Tapi cacat macam orang tak ada tangan, tak ada kaki, menyusahkan orang. Tak ada tangan, tak ada kaki, tapi sah. Cacat lah, cacat. Semayang dia cacat. Kalau makmum buat masalah tadi, tak baca sebagainya, imam tanggung. Tak ada sujud sahwi lah. Kalau kan wasallallahu tu, makmum ada dia tinggal ke apa-apa ke, maka tak ada sujud sahwi lah bagi makmum. Sebab imam tanggung. Kalau Fatihah pun imam boleh tanggung, takkanlah sunat. Fatihah tu rukun. Imam rukuk ni, dia Allahu Akbar, terus rukuk. Dapat tak rakaat? Dapat kan? Tak baca Fatihah ke? Baca Fatihah tu kan rukun. Tak apa, imam tanggung. Rukun pun imam boleh tanggung. Takkan kunut sunat abad imam tak boleh tanggung? Boleh tanggung. Maka tak ada sujud sahwi bagi makmum yang tak baca mana-mana kunut ke tahiyat awal ke, sedangkan imam dia baca. Maka imam tanggung, makmum tak perlu sujud sahwi. Sebab imam tanggung. Apa lagi? Ketika sujud sahwi, ada dua jenis sujud sahwi. Sujud sahwi yang pertama adalah wajib. Tadi kata sunat, ada yang wajib. Yang kedua sunat. Masih bila wajib? Sujud sahwi wajib. Ada. Yang sunat, yang tadilah dah sebut, takkan nak tanya balik. Nanti mesti lalu jawab. Sujud sahwi yang sunat, tinggal kunut. Sujud sahwi yang sunat, tinggal tahiyat awal atau tinggal yang sebut tadi. Kalau dia makmum tinggal, tak ada sujud sahwi, tak sunat sujud sahwi sebab imam tanggung. Dah sebut dah tadi. Yang wajib ada. Ketika imam sujud. Jika imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Makmum tak sujud sahwi, batal makmum. Imam tak tahu salah apa, tiba-tiba sujud sahwi, makmum wajib juga sujud sahwi. Imam buat salah yang disunatkan sujud sahwi, imam pun sujud sahwi, makmum buat, makmum tak tinggal, buat semua, tetap juga wajib sujud sahwi. Imam buat salah, siapa tanggung? Makmum tanggung. Tanggung sekali. Imam buat salah, kemudian imam cover balik dengan sujud sahwi, makmum wajib tanggung sekali. Walaupun makmum tu tak buat salah. Imam tak kunut, makmum kunut pendek. Sempatlah kunut pendek, kunut panjang mungkin tak sempat. Imam pun sami Allahu liman hamidah, dia lupa ke, dia sengaja ke, tu nombor dua. Yang penting imam tak kunut. Allahu Akbar, dah sujud. Bila imam dah sujud, imam tak boleh naik untuk baca kunut, batal imam. Sebab dah sujud. Lainlah on the way dia break, naik balik, boleh? Adakah sunat sujud sahwi? Tengok dulu. Jika perjalanan imam nak turun tu di antara rukuk, bawah pada rukuk ataupun atas pada rukuk, dia punya had tu kan, masih nak bau sikit aja, tak kunut, Allah nak sujud ni, Allah belum sampai tahap rukuk, masa turun tu, terus dia naik balik, Allahumma hdina fi man hadait, maka tak ada sujud sahwi. Tapi kalau bawah daripada rukuk tapi belum sujud lagi, kepala lutut dah sampai dah pun dekat lantai, tapi dahi belum lagi, mana belum sujud lagi, teringat tak baca kunut, dia bangun balik, boleh, memang boleh, sunat sujud sahwi. Had dia had rukuk, bawah daripada rukuk bangun balik, sunat sujud sahwi. Atas daripada rukuk, sujud sahwi batal, sebab tak sunat sujud sahwi. Sujud sahwi batal pula. Atas pada rukuk dia bangun balik, maka dia sujud sahwi batal, tak boleh sujud sahwi. Kalau dahi dah sampai ke lantai, ke bumi, angkat balik sebab nak baca kunut, batal juga. Okey. Jadi itu kaedah kalau terlupa kunut. Terlupa kunut. Kalau imam tak baca kunut, sama ada sengaja ataupun terlupa, tu dia punya pasal. Yang penting dia tak baca kunut. Makmum baca kunut. Mungkin baca kunut betul, kalau Allah madini fi man wa afini fi man, macam tak dan Allah baca kunut pendeklah. Allahumma fil ya ghafur wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Allahu akbar. Sempat.
Sempat. Okey, sujud. Maknanya makmum baca kunut, imam tak baca. Kemudian ketika sebelum salam, imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Walaupun makmum kata, aku tak salah, imam yang salah, dia tak baca. Dan aku sempat baca tadi. Oh, katalah dia sempat baca kunut penuh. Oh, kata nak buat masalah lagi. Imam dah tahu gitu, dia loading. Macam mana aku nak buat? Tadi tak baca kunut. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Apa aku nak buat? Contohlah buat masalah. Makmum kat atas ni, Allahumma hdini fiman hadid wa afini fiman afid. Sampai habis. Lepas tu turun sujud. Ketika turun sujud, imam duduk di antara dua sujud. Tak ada masalah. Dia pun sujud, ikut imam. Follow imam. Maknanya makmum tadi bukan baca kunut pendek, kunut panjang. Kemudian sebelum salam, imam sujud sahwi. Makmum wajib sujud sahwi juga. Tak? Ketua buat masalah, siapa kena tanggung? Rakyat kena tanggung. Bukan, itu pemerintahan dulu punya hutang. Kita tak payah bayar. Tak, kena bayar. Kena bayar. Ketua buat masalah, bila-bila pun kena bayar. Ketua buat masalah, makmum. Malah, katalah makmum masbuk. Makmum masbuk. Aku tak ada kena mengenal dalam ini cerita. Masa tu dah tahiyat akhir. Dia masuk, dia tak tahu apa cerita pun. Allahu Akbar, sembahyang subuh. Allahu Akbar. Boleh ke dia nak baca Fatihah? Mana boleh, imam dah tahiyat. Jadi, duduk betul tak? Kau baca Fatihah dulu. Tu duduk duduk terus. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Imam pun dia baca sempat-sempat. Imam pun ingatkan assalamualaikum warahmatullahi. Nak tambah dua ni. Tambah dua ke tambah satu? Dua. Dapat tahiyat tambah dua lah. Tiba-tiba buka assalamualaikum, Allahu Akbar. Rupanya sujud sahwi. Kenapa imam sujud sahwi? Tak tahu. Dia baca kunut ke? Tak tahu. Aku ni masbuk ni. Makmum tadi, aku tak salah, aku baru masuk je. Tak nak sujud sahwi, batal makmum. Walaupun dia tak tahu kenapa imam sujud sahwi, dia tak tahu apa cerita pun, dia tak tahu. Maka makmum tadi wajib sujud sahwi. Kemudian duduk, sujud balik, imam bagi salam, baru dia tambah satu. Tambah yang kedua, baca kunut lah. Tambah kedua sendirilah. Lepas tu, tahiyat akhir makmum tadi. Makmum yang sembahyang seorang tadi lah. Dah jadi sembahyang seorang. Tahiyat akhir. Sebelum salam, sunat dia sujud sahwi. Maknanya, dalam sembahyang dia ada dua sujud sahwi. Sujud yang pertama wajib, sujud yang kedua sunat. Sujud yang pertama wajib kerana mengikut imam. Sujud sahwi tu. Yang pertama wajib kerana mengikut imam. Sujud sahwi yang kedua kerana sunat. Sunat kerana apa? Imam buat salah. Maka makmum kena tanggung, rakyat kena tanggung. Walaupun makmum tadi dah sujud sahwi. Yang dah sujud sahwi tu sujud sahwi wajib. Sujud sahwi mana ada lepas tahiyat berdiri, duduk terus baca tahiyat, lepas tu sujud sahwi. Mana ada law gitu? Ada law gitu tak? Sembahyang gitu. Allahu Akbar, terus duduk baca tahiyat, lepas tu sujud, duduk, sujud, tambah rakaat. Ada gitu? Mana ada? Tapi kenapa dia buat? Sebab ikut imam. Mana boleh lawan? Nak lawan sembahyang seorang lah. Bila tu dia terpaksa buat kerana mengikut imam, maka sujud sahwi itu wajib. Tapi itu bukan tempat sujud sahwi, tapi wajib buat. Bila tempat sujud sahwi? Sebelum salam. Lepas dah habis tu, hukum apa sujud sahwi? Kembali hukum asal, sunat.